أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini kita sambung lagi bacaan tafsir Nurul Ihsan penggal pertama atau jilid yang pertama. Kita masih dalam surah Al-Baqarah dan perbicaraan kita pada pertemuan yang lepas adalah berkaitan dengan hukum qisas. Cuma ayat berkenaan dengan hukum qisas itu belum sempat kita tamatkan dalam pertemuan yang lepas. Dalam ayat yang terakhir kita baca dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Bermula yang demikian itu harus qisas dan maaf itu meringankan daripada Tuhan kamu dan rahmat dengan kamu sekira-kira tiada putus akan suatu daripada keduanya, seperti yang diputus atas Yahudi dengan qisas dan Nasara dengan diyat apabila bunuh orang. Jadi dalam ayat sebelum ini disebutkan keistimewaan kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Hukum qisas ini Allah Taala beri pilihan, sama ada ahli keluarga nak supaya dilaksanakan hukum balas, maknanya bunuh balas kepada orang yang membunuh, ataupun boleh juga keluarga nak memaafkan dan ditukar daripada hukum bunuh balas kepada hukum bayar diat ataupun bayar denda. Dan denda itu saya dah sebut dah, bukan satu denda yang murah, tapi ratus unta. 100 ekor unta dengan harga hari ini, bayangkanlah, maknanya ratus-ratus ribu juga orang yang membunuh itu perlu bayar kepada mangsa ataupun kepada keluarga mangsa. Berbeza dengan umat yang terdahulu, iaitu kaum Yahudi, Allah Ta'ala hanya jadikan penyelesaian kepada kes bunuh yang berlaku di kalangan mereka dengan qisas sahaja. Maknanya tak ada pilihan untuk memaafkan. Siapa-siapa yang melakukan jenayah bunuh, maka hukum dia Islam tetapkan bunuh balas je. Datang kaum Nasrani, kaum Kristian, Allah Ta'ala tentukan hanya diat sahaja untuk mereka. Tak ada bunuh balas. Jadi kisah sahaja dengan diat sahaja ni boleh jadi ada yang tidak puas hati.
Jadi bila datang syariat baginda Nabi Muhammad, Allah Ta'ala beri pilihan kepada umat baginda Nabi Muhammad sama ada nak melaksanakan qisas, balas, bunuh balas, ataupun bila keluarga nak memaafkan, maka dia boleh memaafkan, nak pindah kepada dia, ataupun nak lebih ringan daripada itu pun tak ada masalah. Bunuh balas pun tak nak, bayar diat pun tak nak, bahkan dia memaafkan semata-mata. Maknanya tak apalah nak buat macam mana, dah ketentuan Allah Ta'ala dah, dia mati begitu. Kalau bunuh balas pun dia tak hidup juga. Kalau bayar denda ratus-ratus ribu pun dia tak akan hidup kembali dah juga. Tambah-tambah pula boleh jadi ahli keluarga tu orang yang dah kaya raya dah, nak buat apa lagi dengan duit banyak. Jadi tak apalah, kita maafkanlah. Jadi bunuh balas pun tidak, diat pun tidak, pun boleh juga syariat baginda Nabi Muhammad. Jadi itu yang dimaksudkan dengan takhfif, keringanan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat baginda Nabi. Sebagaimana yang kita ketahuilah dalam peristiwa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj pun begitu juga. Allah Ta'ala meringankan kepada umat baginda Nabi daripada 50 fardu solat. Akhirnya tinggal pada kita sampai ke hari ini 5 fardu sahaja. Mula daripada subuh sampailah kepada kepada isyak. Maknanya hanya 5 fardu sahaja. Daripada 50 fardu Allah Ta'ala ringankan dan ringankan. Itu adalah takhfif daripada Allah. Peringanan daripada Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam dalam ayat yang biasa kita duk baca dalam dalam tahlil. Amanar Rasul tu antara ayatnya Allah Ta'ala sebut Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Tu ayat doa, tapi dalam ayat tersebut minta dengan Allah Taala la tahmil 'alaina isra. Isra ni apa? Isra ni benda yang berat lebih daripada kemampuan kita. Jadi itu di antara ayat yang Allah Taala ajar kita minta dengan dia. Supaya Allah Ta'ala tak bagi kita pikul sesuatu yang kita tak mampu pikul, luar daripada batas kemampuan kita. Kita orang yang tak gagah mana, maknanya kita hanya boleh angkat, boleh jadi 10 kilo je. Kalau 50 kilo tu tidak kemampuan kita tu. Jadi begitulah kita minta dengan Allah Ta'ala, apa-apa yang Allah Ta'ala tentukan pada kita, dia tak termasuk. Dia tak maknanya dia tak akan termasuk dalam ruang kita tak mampu untuk pikul. Jadi apa yang Allah Ta'ala duk uji pada kita, duk perintah pada kita dalam dalam syariat ni, semua tu masih dalam sekel kita mampu untuk laksanakannya. Lepas tu berasa berat tu nafsu kita. Nafsu kita berasa berat supaya anak-anak kecil lah. Dia biasa duduk tidur daripada mula lahir, tiba-tiba masuk umur 7 tahun, mak ayah dia kejut dia sembahyang subuh. Beratlah mula-mula. Berat mula-mula. Nak ajar, nak suruh dia bangun pada waktu subuh. Sebelum daripada masuk subuh, nak suruh bangun dah ambil wuduk ataupun mandi dan sebagainya. Maka beratlah mula-mula. Tapi kalau dah biasa buat selama daripada kecil lagi dia ajar begitu, sampakah hari ni? Ringan dah lah amalan tersebut. Kau berat lagi nafsu budak-budak lagi. Berat lagi nak bangun subuh. Umur berapa? 60 lebih dah. 50 lebih dah. Berat lagi nak celak mata. Berat lagi tubuh nak bangun, nak ke tandas, nak mandi, nak ambil wuduk, nak langkah mari masjid. Tu nafsu kita berat tu. Duk di amarah bisuk lagi kalau gitu supaya dengan zaman budak-budak dulu. Duk suruh kita tidur zaman kecil. Tapi bila mari besar, mari dilatih, lama-lama nafsu tu jadi ringan. Mudah nak mari ke masjid, mudah nak duduk mendengar, mudah nak baca Quran, mudah nak buat amal ibadat taat, jadi mudah. Sebab dah dilatih. Depan nanti bab puasa nanti dia cerita berkenaan dengan salah satu daripada ibadat yang Allah Ta'ala perintah pada kita supaya buat ialah puasa. Antara hikmatnya ialah untuk memecahkan syahwat. Nak suruh pecah nafsu syahwat kita ni.
supaya jadi ringan untuk kita beribadat pada Allah Ta'ala. Baik. Jadi itu keringanan ataupun takhfif daripada Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad. Diberi pilih. Sama ada nak qisas ataupun nak maaf ataupun tak nak langsung. Dua-dua pun tak nak. Cuma tu keputusan tu bukan kita sama-sama kita dua keluarga antara mangsa dengan yang melakukan jenayah, tidak. Tapi ada campur tangan daripada pemerintah. Pemerintah ataupun kita ibaratnya hakim lah yang memutuskan sama ada bunuh balah ataupun keluarga mangsa bersetuju untuk dia ataupun keluarga mangsa bersetuju untuk tak terima apa-apa pun. Biar gitu jelah, dimaafkan gitu saja. Tu melalui perantaraan yang berkuasa lah. Hakim tak boleh kita sama-sama kita je. Sebab apa? Mungkin ada yang tak puas hati. Apatah lagi dalam adik-beradik contohnya, yang dibunuh tu katakanlah adik perempuan. 5 orang lagi adik-beradik dia lelaki. 2 memaafkan. Tak apalah, dah nak buat macam mana. Dah takdir Allah Ta'ala dia mati begitu. Yang 3 lagi ni tak puas hati, nak suruh bunuh balas juga. Bila dah tak ada persetujuan di antara waris adik-beradik, maka tak boleh dah nak bunuh balas. Fiqh tak membenarkan dah bunuh balas, dia akan turun kepada diat dah, kepada denda. Bila ada 2 orang tak setuju, dah kalau di antara mangsa dengan dengan pelaku jenayah saja yang duduk bercakap ataupun duduk berbincang, boleh jadi yang 3 orang lagi tu tunggu cari masa peluang saja untuk balas balik. Tapi bila dia datang daripada pihak pemerintah yang buat keputusan, ni perintah daripada mahkamah, kalau siapa-siapa engkar dia pula akan kena, maka tak berani. Orang awam, rakyat biasa macam kita ni tak berani dah nak bantah, nak buat balik benda yang tak sepatutnya selepas daripada keputusan mahkamah. Sebab tu perlu kepada perintah yang kita sebut sebelum daripada ni, dalam ayat sebelum ni adalah dituju kepada ulil amri. Baik. Bila dah bermaafan dah ni, dah bermaafan dah, maka faman i'tada ba'da zalika, maka barang siapa sengaja, sengaja maknanya sengaja langgar, dah minta dah maafkan dah, tak bunuh balas, maaf kepada kepada pelaku jenayah tersebut, ditukar kepada kepada denda katakanlah. Maka kata Allah Ta'ala, barang siapa sengaja langgar, macam contoh saya sebut tadi, 2 orang maaf, 3 orang lagi tak maaf, maka qisas tak boleh berjalan dah, bunuh balas tak boleh dah berjalan atas lelaki yang melakukan jenayah tadi ataupun orang yang melakukan jenayah tu. Maka boleh jadi yang 3 ni yang tak puas hati ni duk tunggu, cari peluang, cari masa nak bunuh penjenayah yang buat khianat pada ahli keluarga ni. Maka kata Allah, barang siapa sengaja langgar dengan qisas pula, selepas dah maaf dah, kemudian daripada yang demikian itu maaf tu, maka kata Allah, falahu azabun alim, maka bagi barang siapa yang langgar tu, maka bagi barang siapa yang langgar tu, Allah Ta'ala kata azab yang sangat sakit pada akhirat. Apa azab yang sangat sakit di akhirat? Dengan neraka. Satu, janji seksa daripada Allah Ta'ala. Kalau mu bertindak pula buat balas balik setelah dah berdamai ataupun setelah ahli keluarga dah memaafkan dah, tiba-tiba ada yang tak puas hati daripada kalangan waris ni pergi bunuh balas, maka kata Allah Ta'ala, tunggulah, aku akan selesai di akhirat nanti dengan azab neraka. Pas nak tak? Kalau mikir neraka agak jawab dia pakak tak nak lah belaka, tak terlawan dengan dengan tubuh badan kita yang terlalu naif ni, yang terlalu dhaif sangat ni. Atau dia kata pada dunia dengan bunuh balas. Tengok syariat jaga. Bila seorang tu melampau, asalnya ahli keluarga dia yang jadi mangsa. Tapi bila ahli keluarga dia dah memaafkan, pindah kepada dia,
ada yang waris ni tak puas hati, gi bunuh balik penjenayah tu, maka hukuman di dunia, dia yang daripada adik-beradik mangsa tu asalnya kena bunuh balas pula. Maknanya kalau berlakulah bunuh balas yang kali yang kedua ni, maknanya dua-dua adik-beradik dia meninggal. Yang tu tadi jadi mangsa mula-mula. Yang ni sebab dia buat khianat. Setelah setuju maaf, dia pergi pula bunuh orang tu. Maka dia akan dibunuh balas oleh syariat. Maknanya agama putus gitu hukuman dia. Walakum fil qisasi hayatun. Ni ayat tengok Allah Ta'ala sebut. Dan bagi kamu pada qisas itu hidup. Kata Allah Ta'ala gitu ya. Dan bagi kamu pada qisas itu hidup. Hidup ni dipanggil hikmah pada qisas. Kalau berlaku ataupun berjalan hukum qisas dalam mana-mana negara lah, tak kira lah mana pun. Kalau dilaksanakan undang-undang Islam, salah satunya qisas ni, kata Allah Ta'ala, dengan pelaksanaan qisas ini, hikmat dia akan hidup. Apa makna hidup? Bawah nanti disebut. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hai sekalian yang mempunyai akal. Kerana apa? Kerana seorang apabila ia seorang tu ketahui ia seorang kena bunuh, apabila ia seorang tu bunuh orang, nescaya tertegah ia seorang tu daripada bunuh orang. Maka dengan sebab tu menghidup ia seorang akan dirinya, dan mereka menghendak dibunuh itu, maka di syariat dia akan qisas. Gitu. Bila mana kita orang beragama Islam ni tahu, bila kita lakukan jenayah bunuh orang, dalam Islam ada hukum bunuh balas. Bila kita tahu kalau kita buat jenayah tu, kita juga akan dibalas dengan hukuman yang sama, maknanya kita pun akan mati juga. Mana ada orang nak meninggal, nak mati. Ada orang nak mati. Bawah tu bab wasiat tu dia cerita. Lepas daripada mati, sebelum daripada mati, wasiat. Ada ke orang yang kadang-kadang ada orang ni, bila dia sakit dah tu. Bila sakit tu, orang tanya ada nak wasiat apa-apa pun dia tak nak bagi wasiat. Sebab apa? Sebab kalau boleh, dia nak hidup. Dia tak nak bunyi-bunyi bagi wasiat ni, nak wasiat apa, nak pesan apa-apa ke. Bunyi tu macam nak mati dah. Siapa tahap tu, kita ni kalau boleh tak nak mati. Tapi sebab mati ni paksa. Mati ni tiap-tiap orang. Bila kita hidup je, ada mati hujung kita. Dan mati itu permulaan kepada hidup hakiki. Berhenti nafas, bermulalah hidup hakiki kita. Kalau orang faham gitu, dia pakat berusaha untuk hidup hakiki. Putus je nafas kita, bermulalah hidup hakiki kita. Jadi kalau orang faham gitu, maknanya dia berusaha untuk selepas nafas dicabut ataupun selepas berhenti nafas. Tu nak suruh bahagia hidup selepas berhenti nafas. Tu yang duk tekung buat ibadat tu. Cari jalan macam mana nak nambah amal, nak tambah pahala, nak tambah dekat dengan redha Allah, kasih sayang Allah Ta'ala. Duk mikir gitu, cari jalan. Sebab apa? Tahu dah, bukan mati saja kita ni. Mati tu permulaan kepada hidup hakiki. Cuma nak sebut tadinya ialah kadang-kadang orang yang sakit nak meninggal pun, bila kita tanya suruh bagi wasiat, nak pesan apa-apa, tak nak bagi dia. Sebab apa? Kalau boleh nak hidup lagi ni. Jadi bila kita tahu kalau buat jenayah bunuh orang, maka kita juga akan dihukum bunuh oleh agama. Maka tertegahlah, kata dia, melakukan jenayah tersebut. Kita selamatkan diri kita daripada bunuh orang, kita hidup. Dah bila tak ada jenayah bunuh dalam masyarakat, tak ada lah orang mati kena bunuh. Maknanya begitu, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan kita tak membunuh tersebut, kita selamat, dan mangsa yang nak dibunuh tu pun selamat juga daripada mati dibunuh. Dua-dua selamat tu yang disebut walakum fil qisasi hayatun. Bila dilaksanakan hukum qisas, masing-masing pakat untuk selamatkan diri daripada terkena hukum bunuh ni.
Maka itulah satu kehidupan. Tidaklah kena hukuman bunuh, balas dan sebagainya. Sebab nak selamatkan diri supaya hidup. Baik. La'allakum tattaqun, kata Allah, mudah-mudahan. La'alla dengan makna kai. Mudah-mudahan kamu memelihara kamu daripada berbunuh-bunuh. Takut qawat. Qawat ni apa? Qawadun ni bunuh balas. Qawadun ni bunuh balas. Maka dia kata, dia sebut sikit makna qisas. Makna qisas itu balasnya dan qawat itu bunuh balas. So maknanya kalimah yang paling tepat diguna untuk bunuh balas ialah qawadun. Qisas ni asal balas dia. Balas balik tu dipanggil qisas. Adapun bunuh balas dipanggil qawadun sebenarnya. Tapi maknanya kita boleh faham daripada sini qisas ni lebih umum daripada qawat. Lebih umum daripada qawat. Lepas tu perincian berkenaan dengan qisas ni kena pergi dalam fiqh lah pula cerita dia nya. Sini hanya disebutkan secara sepintas lalu dalam Quran ni, sepintas lalu. Perincian dia ulama perincikan lagi, bukan setakat ayat Quran lah, dengan hadis-hadis lagi untuk menjelaskan hukum berkenaan dengan qisas ni. Bab jenayah adalah dalam kitab fiqh rubuk yang keempat. Baik. Habis bab qisas. Bab mati. Bila habis cerita berkenaan dengan orang mati kerana bunuh, maka rentetan perkaitan di antara ayat sebelum dengan ayat ni, maka ayat selepas ni, ayat 180 ni cerita berkenaan dengan wasiat. Berkenaan dengan wasiat orang yang nak mati. Baik. Kata Allah Ta'ala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu. Telah difardukan kamu apabila hadir seorang kamu oleh mati. Jika tinggal ia akan harta itu akan berwasiat. Baik. Kita tengok dulu ayat ni. Ayat ni ada khilaf di kalangan ulama. Jumhur mufassir mengatakan bahawa ayat ni ayat yang sudah dimansukhkan. Ayat ada hukum mansukh. Maknanya hukum tak terpakai. Sebab wasiat sini disebut depan tu lil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua, kepada mak ayah dan kaum kerabat. Sedangkan dalam Quran dan juga dalam hadis ada lagi ayat berkenaan dengan pusaka. Duk sebut tu walidzakari mithlu hadzil unthayain. Ada kalimah rubung, ada kalimah thumun dalam Quran tu. Akan bertemu nanti dalam ayat depan nanti. Ada 1/8, ada 1/4 dan sebagainya lah. Tu ayat pusaka. Begitu juga dalam hadis, Nabi sebut la wasiyata liwarithin. Nabi kata tidak ada wasiat bagi pewaris yang menerima pusaka. Maka kata ulama, jumhur mengatakan bahawa ayat ni dah dimansukhkan. Ada ulama kata ayat ni mansuh untuk waris kerabat yang termasuk dalam kategori penerima pusaka. Adapun yang tak termasuk dalam kategori penerima pusaka, maka ayat wasiat ni masih berjalan. Gitu. Tu perselisihan di kalangan ulama lah. Ada juga ulama kata gini. Banyak benda nak kena faham. Ada juga ulama kata ayat ni turun ketika mana belum lagi turun ayat berkenaan dengan pusaka. Dan ada pada masa tu anak beranak. Anak boleh jadi masuk Islam. Mak ayah belum Islam. Maka
Agama tu, perbezaan agama tu menyebabkan tak boleh di antara dua pihak tu mewarisi harta pusaka. Walaupun harta pusaka tu daripada mak ayah nak pergi ke anak, tak boleh. Sebab apa? Berbeza pada agama. Tu salah satu manik penghalang seseorang tu mewarisi harta pusaka. Jadi jalan macam mana nak boleh bagi harta anak ataupun harta ayah mak kepada anak yang berbeza agama ni? Melalui wasiat boleh. Jadi ulama kata ayat ni turun sebelum mari ayat pusaka. Jadi nak bagi harta pada mak yang belum Muslim, belum Islam, ayah yang belum Islam, anak kaya, duit banyak, jadi boleh bagi melalui wasiat. Begitulah juga sebaliknya, mak ayah dah Muslim, kaya raya, anak belum Islam lagi, nak bagi pada anak, tambah-tambah pula anak susah. Nak buat macam mana ni? Islam tak benarkan kalau berbeza agama. Maka boleh wasiat. Itu 2-3 pendapat ulama. Faham betul-betul. Baik. Jadi Allah Ta'ala sebut, telah difardukan kamu, telah difardukan, kena tambah, atas kamu. Sebab ada alaikum. Telah difardukan atas kamu. Difardu ni pun khilaf ulama, wajib atau sunat. Pada mazhab kita Syafi'i, sunat. Sebab dia guna kalimah kutibah. Kutibah ni ai furida. Macam kutiba alaikumus siyam, difardukan, maknanya diwajibkan. Apa tu? Difardukan di sini khilaf ulama. Adakah fardu sini dengan makna wajib ataupun fardu dengan makna sunat? Mazhab kita Syafi'i mengatakan sunat. Sunat tu pun tengok keadaan lah. Adapun yang ittifaq ulama mengatakan wajib bila seseorang yang nak meninggal tu ada hutang atau ada amanah, maka pada masa tu wajib berwasiat. Kita ada hutang, contoh hutang kita ni siapa pun tak tahu, bini pun tak tahu sebab kita tak nak menyusahkan bini kita, mak ayah kita pun tak tahu sebab kita tak nak menyusahkan siapa-siapa. Kita ada berhutang dengan fulan bin fulan contohnya, duk bayarlah sikit-sikit sebulan-sebulan. Berhutang tu pun sebab nak menyenangkan mereka, ada urusan-urusan tertentu, berhajat kita pada duit banyak, berhutanglah kita. Jadi kita ada hutang, kita seorang je tahu. Saat kita duduk sakit dan kita duduk nampak dah tanda-tanda alamat, tak lama dah kita nak pergi, pada masa tu wajib kita kena berwasiat. Itu ittifaq ulama. Kena pesan pada bini, aku ni dulu ada hutang lagi baki 10,000. Berhutang 20,000, 10,000 habis dah. 10,000 lagi tak sempat dah rasanya nak bayar ni, ada hutang dengan fulan bin fulan. Kena bagi tahu pada waris terdekat kita supaya apa? Supaya dia boleh tolong lansaikan hutang kita tersebut. Ataupun kita ada amanah orang bagi pada kita, suruh kita simpan. Macam Sayyidina Ali kan antara tempat orang menyimpan amanah pada dia, simpan barang-barang berharga untuk dia jaga. Kita boleh jadi orang percaya, maka orang simpan barang-barang kemah dia contohnya. Kita duk simpan ada cincin, ada gelang, ada rantai dan sebagainya. Tak ada siapa-siapa tahu, maka saat nak meninggal, saat sakit nak meninggal, tengok duk tanda-tanda alamat anak mati ada dah, kena bagi tahu dalam almari tu, bawah laci tu, sekian-sekian tepat ada barang kemah fulan bin fulan, tolong kembalikan pada dia. Tu pada situasi begitu wajib ittifaq ulama. Tapi kalau tak ada apa-apa, hutang pun tak ada, amanah orang pun tak ada, mazhab Syafi'i kita kata sunat berwasiat. Gitu. Faham betul tu? Perincian dia dalam fiqh. Ini cerita ayat Quran je. Telah difardukan atas kamu.
Atas kamu siapa? Kamu siapa? Orang mukmin. Kutiba alaikum, orang mukmin. Apabila hadir seorang kamu oleh mati. Bukan oleh mati. Dalam tafsir disebut asbabul maut. Sebab-sebab mati. Kalau yang hadir tu mati, tak sempat dah lah nak berwasiatnya. Nak wasiat macam mana? Dah mati mari dah. Ni asbab pada maut ataupun alamatuhu. Tanda-tanda nak mati ada dah. Pada seseorang tu. Mana tadi? Apabila hadir seorang kamu oleh asbab mati ataupun tanda-tanda mati, jika tinggal ia yang nak mati tu akan harta. Itu harta tu harta yang banyak. Kena faham gitu. Sebab khairan, kalimah khairan ni kalimah nakirah. Kalimah nakirah. Bila kalimah nakirah ada tanwin pula, tanwin li ta'zim, nak menunjukkan banyak. Macam Allah Ta'ala, macam Nabi sebut may yuridillahu bihi khaira. Nabi sebut may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala nak kepada dia khaira, kebaikan. Tu kebaikan tu kena tanggung kebaikan yang banyak. Kebaikan yang besar, yang banyak. Maka Allah Ta'ala yufaqihhu fid din. Allah Ta'ala akan bagi orang ni faham agama. Ni formula Nabi bagi. Formula dunia bagi, siapa-siapa ada harta banyak, dia orang yang hebat. Punah. Siapa peringkat tak sempat mengaji, tak sempat ibadat, tak sempat kenal agama. Sebab apa? Duk cari, duk kejar duniawi, nak dapatkan dunia. Sebab apa? Sipir dunia kata, mu ada harta banyak, mu mulia. Mu ada kebaikan yang banyak lah kalau mu ada harta banyak. Mu ada pangkat tinggi, mu akan mulia. Mu ada itu ini, tu sipir dunia. Agama kata tak. Agama kata siapa-siapa yang nak Allah Ta'ala nak dia diberi kebaikan yang besar, yang banyak, yang apa, yang hebat, maka Allah Ta'ala akan beri kepada dia faham tentang agama. Dia jadi orang mutadayyin, orang yang beragama, hidup beragama. Baik. Tadi khairan maknanya harta. Ditulis itu harta je. Kita kena tanggung harta yang banyak. Jika tinggal ia orang yang nak meninggal tu akan harta itu, harta yang banyak itu akan berwasiat. Maka hendaklah dia berwasiat. Berwasiat kepada siapa? Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Bagi dua ibu bapa dan segala kerabat. Yakni kerabat situ adik beradik. Lepas tu wasiat kepada kedua ibu bapa dan kerabat yang ni adik-beradik tu bil ma'ruf, dengan keadilan. Dengan keadilan. Apa makna dengan keadilan? Dengan tiada lebih atas thuluth, yakni 1/3, dan tiada melebihi yang kaya atas yang miskin. Gitu syarat dia. Syarat dia wasiat. Baik. Gini, bil ma'ruf ni kira kita ambil pendapat yang mengatakan tak mansuh lah. Okay? Sekarang ni kita ambil dulu pendapat yang mengatakan tak mansuh. Baik. Orang yang nak meninggal tu maknanya kena nilai keseluruhan harta dia. Keseluruhan harta dia ada berapa nilai? Masuk sekali kereta, rumah, segala aset, berapa ada? Maka katakanlah ada 100,000. 300,000. Nak mudah faham 1/3. Ada katakanlah nilai dia ialah 300,000. Maka kalau dia bagi wasiat saat dia sakit nak mati dah. Sakit nak mati dah. Bukan waktu segar-segar dah ni. Waktu sakit nak mati dah. Maka hanya lulus 1/3 sahaja. Bagi yang sakit nak mati.
Duk sakit nak mati dah. Maka mikir mari masa tu nak buat kebajikan. Tengok Allah Ta'ala guna perkataan khairah, padahal diterjemah oleh para ulama ataupun ditafsirkan oleh para ulama dengan harta tu. Tapi Allah Ta'ala guna kalimah khairah, maknanya harta yang kita tinggal bagi pada orang tu, sama ada mak ayah ke, ataupun adik-beradik ke, ataupun suku sakak yang tak terima pusaka tu, Allah Ta'ala namakan dia sebagai kebajikan. Kebajikan yang besar. Kita wasiat untuk bagi kepada fulan bin fulan, tak ada kena-mengena pun dengan kita. Kita kalau yang dekat-dekat dengan kita, kita tak terasa sangat. Mak ayah contohnya, adik-beradik contohnya. Tapi kalau yang jauh-jauh, 2 pupu, 3 pupu, tu berasa tak sedap lah. Harta kita duk kupu sepanjang kita hidup, tiba-tiba yang bolehnya 3-4 pupu dengan kita dapat. Ataupun orang suku sakak, bukan ahli keluarga kita, tu berasa tak sedap lah sampai pada orang tersebut. Tapi Allah Ta'ala ni dia guna perkataan khairah. Karenanya walaupun kita bagi tu, kita wasiatkan tu bukan orang yang ada hubungan nasab dengan kita, kita bagi pada orang suku sakak pada kita, namun itu adalah kebajikan ataupun pahala yang besar. Allah Ta'ala akan kurniakan kepada orang yang yang berwasiat tu, ataupun orang yang nak meninggal berwasiat tu lah. Baik. Jadi kalau orang tu berwasiat dalam keadaan dia sakit nak mati, maka yang lulusnya hanya 1/3 sahaja. Tapi kalau dia bagi wasiat ketika dia masih sihat lagi, ni segar bugar lagi ni. Duk segar bugar lagi. Dia kata, kalau aku meninggal nanti 1/3 daripada bukan 1/3 lah. Dia kata 200,000 daripada aset aku, ataupun keseluruhan lah daripada aset aku ni yang berjumlah 300,000 tadi, aku nak bagi pada fulan bin fulan. Maka kata ulama, sah wasiat dia. Sah wasiat dia maknanya ke semua tu. Tapi gini, walaupun sah wasiat dia, beza dengan yang nak meninggal tadi, dia hanya sah 1/3 saja. Sebab tu walaupun katakanlah yang nak meninggal tu si ayah. Ayah ada harta 300,000. 300,000 ada duduk dalam bank, ataupun aset-aset semua sekali himpun semua ada 3 juta katakanlah. Yang ayah ni pula duk marah pada seorang anak. Katakanlah anak dia ni jenis tak dengar sangat dia cakap. Yang lain dia tetapkan, mu kahwin dengan fulan bin fulan, mu kahwin dengan fulan bin fulan, semua setuju, sami'na belaka, wa ata'na ta'at belaka. Yang seorang ni dak, kita tak nak, kita nak cari perempuan. Macam Piramli kan, nak cari perempuan, keluar daripada kampung ni, pergi cari. Merantau pergi cari perempuan. Lepas tu suruh buat tu pun dia ada idea dia sendiri. Kata ayah dia nak meninggal tu, jangan bagi kepada yang nombor ni, anak dia. Tak jadi apa. Walaupun ayah tu marah macam mana pun pada anak tu tetap dapat juga, kalau tidak wasiat, dapat dari sudut warathah, dari sudut pusaka. Baik. Cuma nak sebutnya, kalau wasiat sekalipun, saat nak meninggal, sakit nak meninggal, sah 1/3 sahaja. Selebihnya lagi 2/3 lagi, 200,000 lagi, ataupun 2 juta lagi, bagi puak-puak waris. Yang menerima pusaka 100,000 boleh bagi kepada masjid, bagi kepada rumah anak yatim dan sebagainya. 200,000 ataupun 2 juta lagi, marahlah pada anak. Bahagian dia dah 2 juta lagi tu, bagi dia adik-beradik 3 orang enggak untung. Tu contoh. Cuma nak sebut bab wasiat. Jadi kalau wasiat ni ketika duk segar bugar, maka sah lulus ke semuanya. Tapi bila nak laksana 1/3 dulu lulus, 2/3 lagi kena tanya waris. Kena tanya penerima waris ni, penerima pusaka. Yang meninggal ni, ayah ni dulu ada pesan, ada wasiat pada pakcik. Dia bagi tahu aset dia semua sekali 300,000 ni bagi semua. Bagi semua pada mak tahfiz, bagi semua pada pusat anak yatim dan sebagainya lah.
Waris setuju ke tak nak bagi 2/3 lagi? Kalau waris setuju, jawab dia, boleh bagi semua. Sebab sah, sebab dia berwasiat ketika dia masih segar bugar. Tapi kalau dia nak meninggal dah, walaupun dia kata suruh bagi semua, 1/3 sahaja. 2/3 lagi, beraya waris. Kalau nilai 2 juta, bayang. 2 bilion, bayang tuan-tuan. Tu kena cari orang kaya. Jadi menantu. Tak apa dah. Kita boleh tumpang anak kita macam cerita Piramli. Gitu, baik. Mana tadi? Jadi kalau anak kalau tengah sihat lagi, mana lulus. Tapi kena tanya waris. Kena tanya waris. Kalau waris kata tak apalah, bagilah. Sebab apa? Itu kebajikan untuk yang meninggal tu. Tapi kalau waris pun jenis mata duitan juga, tengok nilai dia berapa? 2 juta. 2 juta ni kalau bagi kita semua ni boleh dapat ni. Contohnya 100,000 seorang ni. 200,000 seorang ni. 1/3 sudah. Gitu. Maknanya 1/3 lah. Walaupun wasiat tu ketika sihat dia basuh bagi semua, tapi 2/3 lagi kena minta persetujuan daripada waris. Tu pun gitu. Tu pun isyak. Itu pun lah saya sebut. Setelah buat beberapa perkara lain dulu daripada harta peninggalan yang meninggal ni. Satu, yang pertama kena selesai dulu tajhizul mayyit, pengurusan jenazah mula-mula sekali. Kena ambil daripada harta peninggalan tu. Apa benda? Contoh nak beli kain kafan, nak beli kayu contohnya, nak tutup liang lahat tu contohnya. Ataupun kalau jenis kena bayar upah untuk orang bawa van, kena bayar upah untuk orang gali kubur, untuk orang turun dalam kubur, untuk orang musung, kena guna daripada duit peninggalan tu. Tu yang pertama, tajhizul mayyit. Waris jangan duk berebut lagi walaupun nilai dia 1 juta, 3 juta dan sebagainya. Ambil dulu keluar daripada duit tu untuk pengurusan jenazah, tajhizul mayyit. Selesai dah tajhizul mayyit, tengok dia ada hutang dengan anak Adam dah. Yang kedua, selesai hutang anak Adam daripada peninggalan dia. Ada hutang, berapa jumlah dia? Lepas tolak tadi untuk tajhizul mayyit, ada lagi 3 juta. Hutang dia berapa juta? 3 juta. Habis licin. Tak ada waris. Waris saja, putih mata. Tapi kalau dia kata tak ada hutang, mujur 3 juta hak milik waris. Itu yang kedua, tengok hutang dia dengan anak Adam. Yang ketiga, hutang dengan anak Adam yang kedua. Yang ketiga, hutang dia dengan Allah Ta'ala. Kalau dia tak pergi umrah lagi, padahal dia mampu, duk tangguh. Sebab apa? Sibuk dengan bisnes contohnya. Haji pun tak pergi lagi, padahal dia mampu. Furada pun boleh dia bayar contohnya, tapi dia tak pergi lagi. Maka kena bayar upah orang buat haji umrah badal untuk orang yang meninggal ni. Lepas tu yang keberikutnya wasiat. Apa dia wasiat? Dia wasiat bagi pada orang ni, tu tak lebih daripada sulus, tak lebih daripada 1/3. Yang keseterusnya barulah jadi pusaka. Kalau ada lagi tak berbaki, putih mata. Kalau ada banyak lagi, alhamdulillah, tu rezeki orang hidup, boleh enjoy. Baik. Mana tadi? Tu maksud bil ma'ruf. Tapi isyak dah ni dia. Isyak dah. Isyak dah, kena berhenti lah. Kita berhenti di lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Tu bagi dua ibu bapa dan segala kerabat dengan keadilan. Apa keadilan tu kita tengok lagi akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.